Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Syam, merupakan founder Simpan Gold. Okey, apa tajuk kita pada hari ini? Live FB 8 malam. Okey, tajuk kita pada hari ini memang menarik sangat-sangat. Sebab apa? Sebab setiap tahun mesti orang suka beli baju raya. Semua orang suka beli baju raya kan, baju yang baru kan. Jadi macam mana kita nak buat supaya kita boleh dapat baju raya secara percuma di hari-hari yang mendatang? Macam mana tu? Jadi stay tune dengan saya, okey, dalam masa 10 ke 20 minit supaya anda nampak, anda jelas bagaimana perkongsian pengalaman saya. Setiap tahun anda boleh dapat baju raya dengan percuma. Ini bukan otak, tapi ini adalah data. Logik memang boleh buat. Okey, memang boleh buat. Bukannya kita minta dengan orang, cumanya kita kena pandai menguruskan duit kita. Okey. So, caranya macam mana? Jadi kalau kita tengok, okey, setiap tahun berapa duit yang perlu kita belanjakan untuk beli baju raya? Kalau boleh anda komen kat bawah. Berapa duit yang anda gunakan untuk beli baju raya? Tak kisahlah baju anda, baju anak beranak kan. Kadang-kadang kita nak buatkan baju kat mak ayah kita kan. Jadi kat sini ni memang takkan lari daripada, kalau saya nak ambil kira termasuk semua dalam RM1,000 lah Boleh tak kita kata RM1,000? Tengok dah ada dah. Kat Siti Aminah komen RM1,000. Kalau boleh yang mendengar ni, anda boleh share. Okay, share dekat WhatsApp group, share dekat mana? Share dekat kawan-kawan anda supaya ramai boleh dapat manfaat dengan benda ni. Sebab ramai orang dia tak sedar, okey, dia tak sedar bahawa setiap tahun dia memang kena ada duit tu. Okey, suka tak suka dia memang kena ada. Takkanlah setiap tahun kita nak pakai baju yang sama kan? Ni sahabat saya, Ili Fahmi, 700 ke 1000. Ya, betul. Lebih kurang banyak tu. Okey, Jenny, hai daripada mana tu? Okey. Jadi sebelum saya nak bercerita dengan lebih panjang, saya nak kongsikanlah, okey, antara pengalaman-pengalaman yang saya pernah lalui, okey, yang pernah saya lalui. Jadi setiap tahun memang kita akan tengok tahu dekat mana ada offer. Tu yang paling penting sekali lah kan. Tapi kan kadang-kadang tu offer tu bila saya duk perhati 3 bulan 4 bulan sebelum raya, okey, harga je sekian. Okey. Tetapi bila time raya harga dia meningkat. Harga dia meningkat, tapi bila dia potong, dia slash, potong 20%, 30%. Okey, harga dia jadi sama macam 3-4 bulan yang lepas. Jadi maksudnya apa? Tak adalah berkurang pun, sama je kan. Cuma kita rasa macam ada offer sebab harga tu dinaikkan. Very clever kan. Kalau anda tak perhatikan harga itulah. Macam saya memang perhatikan harga. Okay. Ada setengah-setengah daripada kita suka beli baju yang branded. Okay, baju yang branded ialah, maklumlah kan, takkan kita nak pakai t-shirt biasa kan. Setahun sekali beraya kan, takkan kita nak pakai t-shirt biasa. Mesti nak pakai yang smart-smart, kemeja, nak pakai jaket kan, suajin, ada topi kan, orang ada respect pakaian kita kan time hari raya. Ada tu yang nak beli baju Melayu. Saya bab baju Melayu ni pun kadang-kadang kan, baju Melayu ni kita, kalau kita fikir kan, macam saya, baju Melayu dah ada sampai 9 pasang, 10 pasang baju Melayu. Setiap tahun duk beli. Tapi pakainya sehari dua tu aja. Dalam setahun berapa hari kita pakai? Boleh kira dengan tangan berapa hari pakai. Jadi saya memang sekarang ni dah lepas 10 tahun, 15 tahun saya cakap dengan awal saya, baju Melayu tu bagi je lah kat siapa. Tinggalkanlah baju satu pasang, 2 pasang dah cukup dah. Okey. Jadi bila macam tu, kadang-kadang saya fikir ada 2 je option. Kalau nak beli,
kena pakai setiap hari Jumaat. Kan? Jadi kita pakai baju tu. Daripada kita beli tersimpan je dalam almari, pakai setahun sekali. Ataupun kalau ada majlis kahwin, kita pakai. Okey. Jadi kat situ tu sebenarnya salah satu sebab jugalah kenapa kita kena pastikan memang kita gunakan baju yang kita beli, terutamanya baju yang branded. Macam saya suka pakai baju, kalau anda perasan kan saya punya live pukul 8 malam kan. Saya suka pakai baju t-shirt t-shirt free. Bukanlah maksudnya t-shirt free ni saya tak bayar, bukan. Dulu saya suka berlari saya suka berlari, masuk maraton sana, maraton sini. Bila masuk maraton, anda akan dapat satu t-shirt sebelum lari. Kemudian kalau anda masuk half marathon ke atas, anda berjaya selesaikan larian, anda dapat satu lagi t-shirt. So setiap half marathon yang saya join, saya akan dapat 2 t-shirt. Jadi saya perlu pakai t-shirt tu je. Saya tak beli t-shirt pun, saya pakai t-shirt tu. So jadi macam mana kita nak supaya baju raya kita tu kita dapat free? Okey, cara dia jeng. Cara dia adalah kita kena sandarkan duit yang kita beli baju tu, kita kena sandarkan kepada emas. Macam mana pula tu nak kena sandarkan kepada emas pula? Sebab apa? Sebab kita kena faham emas ni, dia punya sifat dia adalah dia naik dan turun, tetapi naik je. Naik dan turun, tetapi naik je dalam jangka masa panjang. Apa maksud jangka masa panjang? Berapa lama jangka masa panjang tu? Dalam masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Okey? Jadi, macam mana kita nak dapatkan manfaat lebihnya disebabkan kenaikan harga emas ni? Okey, macam mana kita nak dapat manfaat? Contoh, kita sandarkan kepada emas pada tahun pertama. Okey, sandarkan duit kita kepada emas pada tahun yang pertama. Jadi, pada tahun yang ketiga, okey, kita dah ada lebihan. Kita dah ada lebihan kat situ, tahun ketiga. Okey. Jadi, bila kita dah ada lebihan tu sebenarnya boleh menampung untuk kita beli baju. Boleh menampung yang lebihan tu. Okey, jadi sandaran emas kita pada tahun kedua, okey, pada tahun kedua, pada tahun keempat dia boleh menampung. Simpanan kita pada tahun ketiga, tahun kelima boleh menampung. Simpanan kita pada tahun keempat, tahun keenam boleh menampung. Jadi apa maksud dia? Maksud dia adalah kita kena sandarkan kepada emas pada setiap tahun supaya kita kena bermula hari ni, supaya 2 tahun, 3 tahun akan datang kita dah boleh mula merasai kenaikan harga emas, dan kenaikan itulah kita boleh gunakan untuk beli baju raya dengan percuma disebabkan kita ada ilmu emas. Okey, persoalan dia, macam mana kita nak sandarkan duit kita kepada emas? Okey, ini bukan kita simpan, kita sandarkan. Apa maksud beza kita simpan dengan kita sandarkan? Kalau kita simpan, kita kena ada duit lebih. Duit lebih untuk kita simpan. Tetapi kalau kita sandarkan, kita menggunakan duit yang ada tu. Contoh, duit yang kita nak beli baju tu, RM1,000 yang kita nak beli baju tu, kita gunakan duit yang sama untuk kita sandarkan kepada emas. Maksud dia, kita beli RM1,000 tu, kita beli emas. Okey, RM1,000 tu kita beli emas. Bila kita beli emas RM1,000, okey, pada tahun pertama dan tahun kedua, kita kena berjimat. Maksud dia, kurangkanlah pakai yang branded-branded, beli yang murah-murah sikit. Maksudnya, kalau kita nak beli baju yang RM1,000, okay, kita kurangkan 850 sahaja. Okay, kita kurangkan, kita jimat 850 sahaja. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan yang percuma lagi 2-3 tahun tu. Kita nak dapatkan yang tu. Jadi, kita beli dulu emas RM1,000 dan kita boleh request gold convert. Okey, request gold convert
dapatkan cash 850 untuk kita beli baju raya. Okey, nampak jelas Okey. Jadi macam mana nak buat benda ni? Senang saja. Anda perlu ada akaun simpanan emas. Apabila anda ada akaun simpanan emas, baru anda boleh buat. Nak buka akaun simpanan emas ni percuma saja. Percuma. Okey, kepada sahabat-sahabat saya yang menonton, okey, yang menonton video ni, anda boleh komen. Anda komen kat situ, saya konsultan QBEB. Ataupun anda tulis saya konsultan emas. Anda tulis saya konsultan emas supaya nanti kawan-kawan yang mendengar ni, anda boleh pilih je siapa konsultan emas yang boleh bantu anda untuk buka akaun simpanan emas secara percuma. Mereka boleh bantu anda. Okey. Jadi apabila kita ada RM1,000 tadi tu, okey, kita beli emas melalui akaun simpanan emas. Kemudian daripada situ tu kita boleh request gold convert untuk kita dapatkan cash RM850. Jadi kat mana 150 tu? Sebenarnya 150 itu berada, okey, 150 tu berada dalam RM1,000 yang kita beli emas tu, yang kita sandarkan emas tu. Okey. Jadi kalau kita tengok RM1,000 RM1,000 berapa gram emas yang kita dapat? Jom kita buat matematik sikit. Okey, katakan hari ini. Okey. Hari ini berapa harga emas? Harga emas sentiasa berubah-ubah. Okey. Jadi anda nak tahu harga emas, anda boleh buka akaun simpanan emas. Anda buka akaun simpanan emas dan anda boleh dapatkan update harga emas semasa. Sebab itulah sebenarnya pentingnya kena ada akaun simpanan emas. Okey, so jom kita tengok kita buat calculation sikit lah, buat matematik sikit. Senang saja matematik dia. Okey, tak payah nak pening kepala. Okey, sekarang harga dia 273 1 gram. Okey, RM1,000 bahagi dengan 273. Berapa? Tekan kalkulator, RM1,000 bahagi dengan 273. Okey, kita dapat 3.66 gram. 3.66 gram. Maksud dia apa? Maksud dia dengan RM1,000, okey, kita dapat 3.66 gram. Dengan 3.66 gram tu, kita boleh buat gold convert secara online juga. Kita boleh dapat RM850. So 3.66 gram tetap ada, RM850 pun ada, dan RM850 ni kita beli baju raya pada tahun yang pertama. Begitu juga pada tahun kedua. Tahun kedua mungkinlah harga tu akan naik juga kan. Jadi kita kira lah harga semasa macam tu juga. Okey. Jadi saya nak tengok pada tahun pertama. Okey, kita buat, kita ada 3.66 gram. Katakanlah sebab harga emas ni naik dan turun, tetapi dalam jangka masa panjang ianya menaik. Katakan lagi 3 tahun. 3 tahun harga naik sampailah kita ikut angka yang logik lah. Angka yang logik katakanlah naik sampai RM350. Naik sampai RM350. Jadi apabila naik sampai RM350, maka nilai emas 3.66 gram tadi tu, nilai emas 3.66 gram tadi tu, kita kali 3.66 gram kita kali dengan 350. So kita ada RM1,281. Kita ada RM1,281 nilai emas pada 3 tahun akan datang. Sekiranya harga emas jadi 300.5. Sekarang 200 lebih. Dah jadi 300 lebih. Okey, nilai dia dah jadi 1,281. Ingat tak 3 tahun sebelum ni, iaitu sekarang, okey, sekarang kita beli dengan harga RM1,000. Tapi 3 tahun akan datang, harga dia dah jadi 1,281.
Dan kita dah gunakan dah duit disebabkan kita jimat tadi, kita dah gunakan RM850. Jadi, calculation mudah. 1281 ni kita kena tolakkanlah dengan RM850. Tolakkan dengan RM850. Kita ada baki RM431. Okey, baki RM431. Okey. Lepas tu pula dia ada management fee. Okey, berapa management fee? Jom kita kira. Senang je nak kira management fee. Management fee adalah 850. Okey, 850 anda kena kalikan dengan 3.5%. Okey, kalikan dengan 3 tahun. Okey, kalikan dengan 3 tahun kali 3 lah. 89.25. Nak senang kira, kita jadikan dia RM90. Okey. RM90 management fee 3 tahun. Kita tengok berapa keuntungan. Okey, berapa keuntungan ataupun berapa lebihan duit yang kita ada. Berapa lebihan duit yang kita ada. Tadi 350 kali dengan 3.66 gram. Kita dapat 1281. Okey. Kemudian kita kena tolak dengan 850. Kita dapat 431. 431 ni management fee dia berapa tadi? Management fee. Okey, 431 saya pun tak ingat tadi berapa. Okey, ingat 431 dulu. Okey, 431 ni management fee adalah 850 kali dengan 3.5% kali dengan 3 tahun. RM90. RM90. Jadi kita punya kali dengan kita punya 3.66 tadi kali dengan 350, 1281 tolak dengan 850 tolak dengan management fee RM90. 341 lebihan kita ada. Maksudnya kalau kita jual emas tu 3.6 gram tadi kita jual, kita dapat balik RM341. Bayangkan kita dapat RM341. Berapa kita punya untung? Kita boleh tolak lah RM150 tadi tu. Yang RM150 kan yang kita berjimat tadi tu, kita boleh tolak lah. Itu kita punya modal lah. Maksudnya kita punya duit penjimatan kita yang kita simpan. Kalau nak kira untung bersih. Tapi disebabkan kita force, maknanya kita force untuk berjimat supaya kita ada emas, supaya emas ni boleh naik harga. Dan kat situ tu kita boleh dapat balik 341. Kalau kita saja nak kira-kira tolak dengan 150, kita ada RM191 lebihan. Apa nak buat 191 ni? Bolehlah kita beli baju raya. Baju raya yang kita dapat daripada hasil perbelanjaan kita yang kita sandarkan 3 tahun lepas. Persoalan dia, adakah kita nak buat sekarang untuk kesenangan 3 tahun akan datang, ataupun kita nak buat-buat tak tahu? Pilihan di tangan kita. Macam mana nak memungkinkan, nak memastikan kita boleh buat? Kita kena ada akaun simpanan emas. Hanya guna handphone anda boleh buat, dan anda akan dapat merasai nikmatnya pada 3 tahun akan datang, sekiranya andainya harga emas naik RM350. Tak jauh dah RM350. Kalau kita tengok sejarah-sejarah yang lepas, dulu harga RM190, naik RM200, naik RM210, RM220, RM230, sekarang ni dah RM250, ni dah RM270. Sikit lagi nak naik sampai RM350. Okey? Jadi itulah caranya. Setiap tahun anda buat benda yang sama. Setiap tahun anda boleh buat, anda boleh sandarkan semua perbelanjaan pakaian anda kepada emas, dan anda boleh buat request gold convert, dapatkan cash baru belanja. Dan emas itu anda pegang. Apabila harga emas tu naik, maka dengan nilai emas yang anda pegang tu, anda boleh bayar balik duit yang anda buat gold convert tu, dan
bayar juga dengan management fee dan anda ada lebihan cash. Jadi, apa tunggu lagi? Sudah semestinya emas itu dikira dalam unit USD. Jadi, perbezaan currency pun memain peranan. Okey, yang itu tu tidaklah terlampau jauh beza sangat. Okey, bergantung kepada currency juga. Jadi, saya harap siapa yang mendengar video ni, kalau boleh, pasti boleh mulakan hari ini juga. Mulakan sekarang juga. Bukalah akaun simpanan emas secara percuma. Tengok-tengok harga, tengok dulu. Mula beli emas dengan harga RM10. Tengok dulu. Sekiranya anda tak lalui benda ni, anda takkan dapat rasa. Sekiranya anda tak buat sekarang, anda takkan dapat rasa 3 tahun lagi. Apabila dah tiba masanya 3 tahun, yang mendengar video ini akan rasa macam, ya Allah, Alhamdulillah aku buat benda ni. Tetapi kalau yang tak buat, anda telah rugi masa anda 3 tahun. Anda tak dapat dah. Seperti mana orang yang buat sekarang. Jadi, jika bukan sekarang, bila lagi? Jika bukan anda, siapa lagi? Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah, semoga ianya mendapat manfaat untuk kita semua. Jadi, akhir kata, bersatu hati, berjaya bersama. Bye-bye.